ya, meninggal dunia, maka anak murid dia bermimpi akan keadaan guru itu, syekh. Maka anak murid itu bertanya kepada dia, bagaimana hal keadaan kau di alam sana wahai guru aku, wahai syekh? Maka jawab syekh tersebut, dia mengatakan, alhamdulillah, dapatlah aku merasai nikmat dan bahagia ni atas dasar solat tahajud yang aku kerjakan ketika hidup dulu. Dia tak kata atas dasar semayang 5 waktu yang aku buat. Dia tak kata semayang 5 waktu fardu. Dia tak kata aku dapat mengambil kelebihan puasa Ramadan, mengambil kelebihan akan zakat ataupun haji. Tak. Dia kata atas dasar apa yang aku buat dulu, yakni solat tahajud yang aku kerjakan. Maka nak bagi tahu kepada kita, yang kita nak dapat dia punya kelebihannya, nak dapat keuntungan dan kebahagiaannya di akhirat nanti adalah bahagian daripada ibadat yang sunat. Ibadat nawafil, bukan ibadat yang fardu. Fardu tak boleh tuntut. Ya, kena buat. Suka tak suka kena buat. Dapat pahala ke tak dapat ke tak dapat pahala, kena buat. Ya, berapa darjat ke tak berapa darjat, dapat 10 pahala ke 20 pahala, tak boleh nak kira dah. Kena buat, kerana itu adalah kefarduan yang Allah Ta'ala fardukan ke atas kita. Ya. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Memanglah selamat, kerana dah menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Tapi selamat je, tak boleh nak tuntut lebih, tak boleh nak minta bonus, tak boleh nak minta kelebihan, tak dapat. Kenapa? Kerana itu adalah merupakan kefarduan. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan, dan keuntungan itu kita akan mendapatkan beberapa darjat kelebihan, baru dapat kelebihan. Kalau yang fardu tak ada kelebihan apa, melainkan selesai kerja. Kalau ada orang kata saya tak nak sembahyang sunat, saya tak nak buat apa pun, saya nak buat sembahyang fardu 5 waktu, haji yang wajib, puasa yang wajib, kemudian saya melakukan sajalah apa yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala. Yang sunat-sunat saya tak nak buat. Boleh tak orang? Boleh lah. Selamatlah dia. Selamat je. Itu pun belum tentu lagi. Kerana kefarduan kita, ibu-ibu dan puan-puan, boleh jadi rosak. Kerana riak, takabur, ujub, semaah, rosak. Tak ikhlas, rosak. Tak khusyuk, rosak. Ya tak? Jadi kalau kita harapkan semata-mata modal, tak dapat pulangan dan keuntungan, maka rugi kita ke akhirat esok. Sebab tu benda sunat walaupun tak buat, orang kata tak apa. Tak. Sunat kalau tak buat rugi. Jadi banyak orang kalau sunat buat dapat pahala, tapi kalau tinggalkan tak apa. Tak. Tinggalkan rugi. Rugi sebab apa? Sebab tak dapat. Tak dapat pulangan, tak dapat keuntungan, tak dapat pahala, rugi ya? Jadi kalau ada orang kata benda sunat buat dapat pahala, tinggal tak apa, maksudnya orang ni tidak memahami kedudukan sunat. Orang yang faham, buat dapat pahala, tinggal rugi. Itu maksud sunat yang sepatutnya kita fahami, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panjang firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i maftaradtu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlatul lati yamshi biha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Al-Bukhari fi Ar-Raqaq, ataupun diriwayatkan sebahagiannya di dalam kitab Ar-Raqaq, ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi. Jadi hadis ni ada dua jenis. Satu hadis nabawi, satu hadis qudsi. Ya, hadis nabawi adalah yang mana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus berkata. Kalau hadis qudsi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala. Nampak? Itu namanya hadis qudsi. Yang mana martabatnya adalah martabat yang tinggi, kerana hadis qudsi ini adalah kalamullah yang Allah Ta'ala sampaikan teguh kepada Nabi tanpa perantaraan Jibril. Ya, dan Nabi keluarkan perkataan mengikut mafhum yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala tersebut, dia bagi hadis qudsi, ya.
Tidak ada satu cara, Allah Ta'ala firman, tidak ada satu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang Aku fardukan ke atas mereka. Maksudnya jalan pertama nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah dengan kefarduan, dengan benda fardu. Benda fardu ni jalan untuk nak dekat ke Allah. Ya, jadi orang yang buat fardu dia dekat. Tapi dekat sangat tak? Tak. Dekat je lah. Kerana telah menyelesaikan akan perintah Allah Ta'ala. Bagus tak? Bagus. Ya. Tapi kita hari ni tak nak jadi orang yang okey je. Kita nak jadi orang yang okey lagi. Kita tak nak jadi orang yang best, kita nak jadi yang the best. Itu maksud dia. Kerana nak dekat kepada Allah Ta'ala, nak masuk syurga Allah Ta'ala ni, kita tak nak masuk syurga paling bawah kalau boleh. Ya tak? Nak yang tertinggi sekali kalau mampu. Kalau diberikan oleh Allah Ta'ala ke atas kita. Jadi nak bagi tahu, kita nak jadi seperti mana para sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mereka ini tidak memikirkan ibadat-ibadat semata-mata yang fardu. Kerana fardu bagi mereka adalah merupakan kewajipan. Tak boleh fikir apa dah, nak tak nak kena buat. Tetapi mereka memikirkan yang lebih daripada itu. Maka sebab itu soalan mereka kepada Nabi SAW, bagaimana cara untuk nak masuk syurga yang tertinggi? Bagaimana nak buat ibadat yang terbaik? Bagaimana nak puasa yang terbaik? Bagaimana nak solat yang terbaik? Semua yang ditanya oleh para sahabat adalah yang terbaik. Tak pernah mereka menyoal kepada Nabi bagaimana sekurang-kurangnya ibadat. Tak ada. Bagaimana semayang yang paling sekurang-kurangnya semayang macam mana? Sekurang-kurangnya puasa macam mana? Tak. Kita je. Kalau tanya tu, kalau semayang sunat ni boleh tak 2 rakaat je? Boleh tak kalau semayang witir 1 rakaat je? Nampak? Kita pilih yang paling sikit. Sahabat tak? Dia nak yang paling banyak sekali. Itu sebab tu mereka berada dalam keadaan yang akrab dengan Allah Jalla Jalaluhu. Okey? Jadi kita nak dekat kepada Allah Ta'ala, jalan pertamanya adalah seperti mana yang Allah Ta'ala firmankan, dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang Aku fardukan ke atas mereka. Dan sentiasa seseorang hamba menghampirkan diri kepada Aku dengan menambah amalan-amalan yang sunat, nawafil. Dalam hadis saya sebut nawafil, iaitu kalau ikut dalam bahasa, nawafil maksudnya pilihan. Buat dalam keadaan pilih. Kita pilih nak buat, bukan dipaksa. Kalau bahasa kasarnya, fardu tu maksudnya kena buat, diperintah. Sunat tak perintah. Betul tak? Sunat, tahajud ada tak perintah? Anjuran ada, perintah tak ada. Allah Ta'ala kata, fatahajjad bihi nafilatan lak. Bertahajudlah kamu di tengah malam sebagai pilihan kamu. Nampak? Pilihan. Tak nak buat tak apa. Tapi kalau buat, Allah Ta'ala sayang. Macam kita buat selalu cerita itulah, yang dulu ingat tak? Contoh-contoh yang saya buat selalu, cerodok tu, betul tak? Kan? Ingat tak? Ingat tak? Ingat ke tak ingat? Ya? Ya? Macam tak ingat dia. Macam mana? Macam mana cerita lah? Cuba cerita sikit lah. Mana tu rumah? Cuba cerita sikit dari rumah. Macam mana cerita? Ya? Macam mana yang Allah Ta'ala, kita buat contoh kan? Suami memerintahkan si isteri untuk nak buat sesuatu. Contoh yang saya selalu buat adalah cerodok. Betul tak? Kalau saya punya favourite cerodok pisang. Kan? Yang hitam tu. Ya? Lagi hitam lagi sedap. Ya? Apa dia? Apa dia ni? Iaitu suami kata, "I nak pergi kerja ni tapi ada pisang semalam, tolonglah buat cerodok." Kan? Jadi yang suami kata tolonglah buat cerodok tu adalah fardu tu, perintah. Isteri nak tak nak kena buat lah, sebab tu permintaan suami. Contoh. Ya. Jadi suami pun pergi kerja, isteri pun dah petang pukul 4 dah lepas asar, suami nak balik 5.30 sampai rumah, dia pun tengok pisang dah siap dah, lenyek dah pisang dah. Orang sekarang tak ada lenyek-lenyek, sekarang pakai apa ni, blender. Brand ya. Padahalnya orang dulu pakai lenyek je kan. Saya dulu mama saya nak buat cekodok, saya tukar lenyek. Tong lenyek. Ya. Jadi dah lenyek dah, pisang siap dah. Tapi tiba-tiba pisang yang dimaksudkan tadi bukan sikit, bukan sesisi, tapi standard pisang lah. Contohnya banyaklah pisang tu. Lalu si isteri buat apa? Dah buat cekodok elok dah, selesai fardu dia. Tiba-tiba dia buat pula lebihan-lebihan pisang tu, dia buat apa? Lempeng pisang. Lagi apa? Lepat pisang. Lagi apa?
Pengat pisang. Lagi apa? Segala yang pisang lah. Ya, dibuat di isteri dia sebab apa? Dia kata dia suami suka belaka-belaka semua ni. Ya, lalu suami pun balik 5.30 sampai rumah. Suami kata Mel lah jemput dah minum kopi. Ada tak cekodok dah siap dah? Siap dah. Tengok bawah Tun Saji tu. Suami pun buka Tun Saji tengok. Masya Allah. Ada cekodok dah. Alhamdulillah. Kan? Tapi buka lah sebelah pula. Ya Allah, lemping pisang, lepat pisang, pengat pisang. Ya Allah, ya salam. Enak kan? Suami kata, Masya Allah, I love you lah sebenarnya. I love you. Ya. Seronok suami tadi tu. Maka yang cekodok itu fardu. Yang tambahan dibuat oleh isteri tadi tu, lepat pisang, pengat pisang, sunat. Maka seronok tak suami tadi? Boleh tak tadi suami buka dia Tun Saji, ada cekodok je, cukup tak? Happy tak? Okey dah. Okey, alhamdulillah, sebab dia buat apa yang disuruh. Tapi isteri ni fikir nak lebih daripada tu. Maka buat segala macam yang disukai oleh suami walaupun tak diperintah, maka bertambahlah redha suami ke atas dia. Betul tak? Begitu umpamanya kita dengan Allah Ta'ala. Faham tak? Umpama kita dengan Allah Ta'ala gitulah. Dia suruh kita buat sembahyang fardu subuh pagi tadi, tapi kita bangun awal pula buat tahajud dulu, buat witir dulu. Lepas azan buat sembahyang sunat subuh. Lepas sembahyang sunat subuh zikir pula, wirid pula, baru sembahyang fardu subuh pula. Seronok tak Allah Ta'ala? Ni kalau ikut ayat bahasa lah, seronoklah dia. Kenapa? Kerana kita buat benda yang diredai oleh dia. Faham tak tu? Baik kali dah tu buat cerita cekodok ni. Ada cekodok ke ini? Cerita cekodok ni saya pertama kali dengar. Pertama kali dengar? Oh, Masya Allah. Eloklah cerita ini. Ya. Oh, kat tempat lain rupanya. Allahu Akbar. Salah audience. Jadi nak buat contoh macam tu. Berpuluh tahun dulu memang saya cerita macam tu. Nak bagi orang faham. Betul tak? Kalau cerita fardu tu adalah perintah, kemudian orang tak nampak. Tapi buat macam ni, oh nampak rupanya cekodok tu fardu. Ya? Yang lain tu adalah sunat. Maka seronoklah si suami contohnya. Maka bagaimana kita dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala gembira dengan keadaan hamba dia yang buat lebih daripada apa dia perintah. Bukan memandai-mandai, tapi kerana nak menempah akan keredaan dan kegembiraan Tuhan. Maksudnya gitu. Ya, nak dapatkan keredaan Allah, kena buat banyak benda yang nawafil, benda tambahan. Macam zakat lah. Zakat wajib betul tak? 2.5% daripada harta kita, simpanan kita, pendapatan kita, emas kita dan sebagainya. Emas kan baru lepas naik ni. Kemarin dulu naik, canak-canak naik emas. Jadi kita punya nilai emas tu naik. Ya, maka orang pun banyak emas contoh. Tapi zakat bukan semestinya tunggu naik emas turun emas, tak. Zakat kan tunggu setahun. Betul tak? Dalam setahun. Sekarang ni saya tengok dia punya haul dia, nisab dia, haul setahun, nisab dia 800 gram. Banyak tu 800 gram tu. Bukan sikit, dekat sekilo. 800 gram dekat 200,000 lebih, dekat 300,000. Betul tak? Sampai tahap banyak tu lah. Pakai tak pakai zakat. Tak payahlah nak guna isu orang kata yang pakai tak bayar zakat, yang tak pakai kena zakat. Tak payahlah. Dah banyak sangat dah. Takkan nak kena ikut dengan Tuhan pun. Tengok, kalau dah sampai 200,000 lebih punya harga emas, takkan tak boleh nak keluar 2.5%. 2.5% sikit sangat. Kalau 1,000 tu RM25 je nak keluar kepada Allah Ta'ala. Itu yang wajib. Tapi Allah Ta'ala suka pula lagi kalau kita ni banyak sedekah. Bagi pula kepada orang walaupun tak sampai waktu zakat lagi, tapi kita bagi sedekah tiap-tiap hari. Bagi sedekah tiap hari. Kenapa? Kerana kita sedang meniru sifat Allah yang Maha Pemurah. Sebab tu kita disuruh ibu-ibu dan puan-puan sekalian, tiap-tiap pagi lepas baca Yasin lepas subuh tu, baca Asmaul Husna. Kenapa nak baca Asmaul Husna? Sebab Allah Ta'ala kata walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi aku ada nama-nama yang indah, maka mintalah dengan dia. Mintalah dengan dia maksudnya apa? Bukan sekadar berdoa, tetapi kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mencontohi apa yang terdapat dalam nama-nama Allah. Allah Ar-Rahman, Maha Pemurah. Mampu tak kita nak jadi Maha Pemurah? Tak boleh. Tapi Allah suruh kita jadi pemurah. Jadi pemurah. Bagi ke orang, bagi sedekah, bagi makan, bagi apa. Ini pemurah. Kerana nak meniru sifat Allah Ar-Rahman. Ar-Rahim, pengasihnya Allah Ta'ala, Maha Pengasih. Maka Allah Ta'ala suruh kita jadi Maha Pengasih, tak mampu. Kita boleh disuruh oleh Allah Ta'ala jadi yang pengasih. Kasih sayang sesama kita. Sebab tu hadis yang kita riwayatkan pada minggu lepas, ana uhibbuk, aku sayang kepada engkau. Sayang ni adalah sifat daripada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih.
Kemudian apa lagi? Berbagai-bagai lagi nama-nama Allah yang 99 paling kurang untuk kita tahu. Maka kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk meniru akan nama-nama tersebut. Bukan jadi dia, tak akan mampu kita jadi Tuhan, tetapi meniru akan sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi pemurah kita, maka bila kita sedekah banyak, maka itu sebagai jalan nak meniru Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pemurah. Tapi pemurah kita nak menandingi dengan pemurah Allah Ta'ala jauh sekali. Kerana pemurah kita memilih-milih, betul tak? Kan? Orang buat jahat kat kita, nak buat baik kat dia. Orang buat jahat kat kita, pom, baling batu, bapis buka kita. Kita nak bagi balik kat dia, nak hantar selemak, nak hantar cekodok kat dia. Allah. Allah, payah kita nak buat gitu tak? Payah tak nak buat? Boleh buat tak? Orang mengata kita, orang menghina kita, tapi kita hantar lepak pisang kat rumah dia. Mampu tak kita nak buat ni? Allah Ta'ala, hamba dia yang tak sujud langsung pada dia, dia tetap bagi nikmat makan, minum, boleh makan, boleh bernafas, boleh apa. Allahu Akbar kabir. Maha pemurahnya Allah. Itu Ar-Rahman. Kita milih-milih, betul tak? Kawan baik kita, okey, I belanja you. Kan? Ini bukan BFF ni. Ya. Ini kena gitu-gitu je ni tak kan? Tak payah belanja. Nampak? Itu kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Rahman tak pernah memilih. Orang tak bangun tahajud pun dia bagi makan dekat pagi. Orang tak bangun sembahyang subuh pun dia boleh bagi makan dekat lagi. Orang yang tak ibadat, bahkan yang kufur kepada dia pun dia bagi bernafas lagi. Ya Allah Rahman Allah Ta'ala. Nampak tak tu? Ini kita kena belajar benda-benda macam tu, masya-Allah. Ya. Jadi kita nak buat kerja-kerja nawafil ni, kerja-kerja sunat ni adalah kerana kita ni nak dekatkan diri kepada Allah Rabbul Izzati. Dan sentiasa seorang hamba menghampirkan diri kepada aku dengan menambah amalan-amalan yang sunat setelah mereka melakukan yang fardu. Syarat dia gitu pula. Tak boleh dah sembahyang duha ke main lagi. Tak sembahyang. Tahajud ke main lagi dah. Lepas tu lepas tahajud subuh tak sembahyang. Tak jadilah. Tak kan? Setelah selesai fardu. Sebab fardu ni umpama tiang kan. Kemudian baru letaklah kalau nak buat rumah ada tiang. Dah ada tiang ni baru boleh buat dinding, boleh buat tempat-tempat yang lain, boleh letak bumbung, boleh letak tingkap. Tiba-tiba tak ada tiang, nak letak tingkap ke mana kita? Ya tak? Jadi fardu tu mesti dilakukan. Sehingga aku, Allahu Akbar, mencintai. Bila kita buat lebih daripada apa Allah perintah, kita buat dengan mendekatkan diri dengan yang sunat, Allah Ta'ala sayang kita. Allah Ta'ala cintai kita. Allahu Akbar kabira. Dah dapat cinta Allah, nak minta cinta siapa lagi? Dah dapat cinta daripada Allah Ta'ala, maka dapat segala-galanya, syurga dunia, syurga akhirat. Kita ni orang beriman, insya-Allah kita dapat dua syurga. Kalau betul cara dia, syurga dunia, syurga akhirat. Syurga akhirat ialah yang kekal abadi yang kita nak tu, Firdaus, wal ma'wa, na'im dan sebagainya kan. Syurga dunia, syurga kat dunia pun Allah Ta'ala kurniakan kepada orang-orang yang beriman. Jangan rasa pula kat dunia ni pula, oh dunia tak ada syurga, dunia ni semuanya penjara belaka buat orang beriman. Tak. Di dunia pun ada, dia panggil Jannatul Ajilah. Jannatul Ajilah, syurga yang disegerakan oleh Allah. Disegera. Ajil. Ajil itu segera. Jannatul Ajilah, syurga yang disegerakan di dunia. Ada untuk orang beriman kat dunia ni, tapi tak ada. Nampak? Cuba tengok orang Palestin. Zahir dia nampak syurga tak? Allah, hancur. Betul tak? Hari ni lagi dahsyat gambar orang sampai Allahu Akbar kabir. Gaza, dia tak ada rupa Gaza lah. Hancur lebur. Hancur. Dan Gaza itu adalah kita punya pagar yang last sekali. Pagar orang Islam yang akhir untuk memagari akan Baitul Muqaddis. Hancur pagar tu, habis. Baitul Muqaddis habis. Habis Baitul Muqaddis, maka jangan kita terkejutlah. Lepas tu pula habis pula Mekah dan Madinah. Selesai. Ya. Maka Gaza pagar akhir. Hancur kita tengok. Allah, tengok ya Allah deritanya dia orang. Tapi mereka semua sedang berada dalam keadaan Jannatul Ajilah. Ya Allah, macam mana ni? Keadaan mereka walaupun zahir nampak dengan pandangan duniawi dan nafsu, kita lihat pada mereka ya Allah teruk ni, tapi hakikat diri mereka sedang menikmati. Kita pergi, kalau sebelum daripada perang-perang teruk ni dulu, Gaza masih dah seperang. Gaza, orang masuk ke dalam Gaza bawa bantuan, pijak-pijak bumi Gaza sejuk, damai, aman.
Bumi Palestin. Sebab dah Nabi SAW sebutkan bahawasanya bumi Syam, bumi Palestin termasuk adalah bumi yang malaikat menghamparkan sayap-sayapnya buat penduduknya.